أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okay, masih lagi tidak boleh buka Quran, tafsir dan perkata. Kita closekan window pun tak mau juga. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan perkongsian kerja kita semalam dan saya kongsikan skrin sekarang. Sharing the screen. Itu semalam kita telah melihat kalimah Azan. Okey, dia nampaknya kena mute-kan dulu. Mute. Okey. Semalam kita melihat ini hasil kerja semalam yang kita print screen dan kita simpan dia di dalam bukan ini leksi logos ya. Okey, kita pergi ke screenshot dulu ya. Ini dia. Screenshot semalam kita telah melihat kalimah muslihuna, kalimah yang ke-11 di dalam ayat ke-11 surah Al-Baqarah. Apa kita buat? Kita pecahkan kepada komponen dulu iaitu muslihun dengan una ya. Muslihun dengan una ni ataupun waw dengan non baris atas tu adalah komponen jamak yang marfu ya. Sebab kalimah muslihun adalah marfu, i'rabnya marfu, jadi kita nak menjamakkannya kita gunakan waw non ya. Gunakan waw non. Kita ambil tanda kotak ni supaya tuan-tuan dapat lihat apa yang kita bincangkan ya. So apabila muslihun tu huruf terakhirnya berbaris dhammah, bermakna dia kalimah tu adalah kalimah yang marfu'. So kalau kalimah marfu' yang mufrad, dia masih lagi singular, kita nak jamakkan dia, kita kena jamak tambahkan imbuhan waw dengan non fathah ataupun kita panggilkan una tu ya. Sebab waw non ni adalah imbuhan jamak yang marfu' ya. Kalau dia majrur, dia bukannya waw nun ya. Kalau majrur dia akan mengambil ya nun ya. So itu kaedah dia. So kalau dia marfu', kita tambah waw nun. Inilah komponen yang kedua dalam muslihun ya. Tu apakah beza dia? Apabila dia bergabung ya, kita akan lihat waw ha ni adalah hilang dhammah dia ya. Kerana setelah dia bergabung dengan waw nun ni, dia hilang dhammah dia ya. Kalau dia tidak bergabung, ejaan yang sebenarnya ialah dia dhammatain, dia bertanwin dhammah. So bila dia bergabung, huruf ha tidak lagi boleh mengambil tanwin ya, mengikut hukum tajwid. Waw mat, huruf sebelumnya tidak boleh bertanwin ya. Huruf sebelumnya hanya boleh mengambil satu baris saja. So kalau asalnya dia dhammatain, dia kena gugurkan. Dia jadilah dhammah saja yang satu baris diikuti dengan waw mat dengan non fathah. Jadilah dia
muslihuna, ya. Jadi yang ini apakah catatannya kita buat semalam ialah kita nak pecahkan dia kepada komponen. Ada dua komponen. Ya, komponen ni ya, bukannya komponen ya. Bunyi di ejaan dia macam komponen. Tapi itu dia pada bahasa Inggeris komponen. Jadilah dia macam ejaan komponen pula ya. Komponen kalimah muslihun. So ada dua komponen. Satu komponen yang pertama tu adalah isim fa'il wazan satu, ya, isim fa'il wazan satu nakirah mufradah marfu'. Itu cara kita nak menerang yang mana kita dalam buat minggu lepas ya, penerangan kepada kalimah. Dia adalah isim apa ni wazan satu pula wazan empat ya. Isim fa'il wazan empat, nakirah mufradah muzakkar ya, yang marfu'. Itulah muslihun, komponen yang pertama tu. Dan komponen kedua ialah imbuhan jamak yang marfu'. Imbuhan jamak marfu' kita panggil. Bukan dia tu marfu', tapi dia imbuhan kepada kalimah yang marfu'. Ya, itu waw nun. So bila digabungkan, kita letakkan arrow terbalik itu maknanya bila dia gabungkan dia akan menjadi kalimah muslihuna ya. Kemudian kita mulakan pembentukan kalimah muslihuna dengan 3 huruf akar shad lam ha. Ya, tuan-tuan boleh lihat shad lam ha tu kalau tidak dapat lihat rujukan kepada tafsir dan perkata tu, boleh buat rujukan kepada corpusquran.com ya, which di sinilah corpusquran.com. Tuan-tuan pergi ke mana? Di sini ambil surah Al-Baqarah ya, lepas tu verse ni ialah ayat, so ambil ayat yang ke-11 ya, kemudian tekan go ya. Dia akan paparkan ke semua kalimah di dalam ayat yang ke-11 tu. Kita ambil kalimah yang ke-11 iaitu muslihun, tuan tekan sekali lagi. Dia akan beri di sini shad lam ha ya, di bawah tajuk apa tu Quranic grammar ni, word 11 Quranic grammar. Dia berikan kita, dia dalam ni bahasa Inggeris dia kata the active participle triliteral root ya, iaitu 3 huruf akar kepada isim fa'il ni ialah shad lam ha ya. Itulah 3 huruf akar yang kita dapat daripada kalimah muslihun. Itu satu cara melihat di sini. Cara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan melihat di dalam kalimah sendiri ya, iaitu shad lam ha tu kita boleh nampak di dalam kalimah tu sendiri. Saya arrowkan dia, iaitu shad yang ni ya, ada bawah pun bolehlah, shad lam dan ha. Inilah 3 huruf akar dia, shad lam dengan ha. Jadi shad lam dan ha tu kita gunakan untuk membentuk pembentukan kalimah dia. Kita mulakan step pertama, iaitu shad lam ha, kita labelkan dia huruf akar ya. Daripada huruf akar tu dan kita bina kata dasar. Kata dasar juga boleh dipanggil kata akar, iaitu shad lam ha. Apa kita buat dengan ketiga huruf akar untuk membentuk kata dasar? Kita sambung je shad lam ha ni, sambungkan, iaitu gabungkan dia dan berikan baris. Bila dia bergabung, kita berikan baris shad baris atas, lam pun baris atas, ha pun baris atas ya. Salaha ya. So di manakah kita dapat salaha ni yang menunjukkan lam tu berbaris atas? Sekali lagi kita gunakan korpus Quran.com tu, iaitu tuan-tuan pergi ke bahagian mana? Bahagian Quranic Dictionary ni Quranic Dictionary. Kalau daripada sini tuan-tuan di atas paparan kalimah muslihun, Quranic Dictionary tu boleh dapati di bawah ni juga ya. Quranic Dictionary. Tekan di sini Quranic Dictionary ni, dia akan bawa kita kepada paparan ya, semua kalimah-kalimah yang dibentuk daripada
sod, lam, ha. Ya, banyak tu. Ya. Kalau kita tengok berapa semuanya, ialah 180 kali. Ya. Kalimah digunakan di dalam Al-Quran yang dibentuk daripada 3 huruf akar, sod, lam, ha. Yang pertama sekali dia senaraikan ialah twice, 2 kali as the form one verb. Yang ni lah yang tuan nak cari kata dasar dia. Sama ejaan dia dengan kata fi'lun madhi wazan satu. Yang ini, soalah inilah juga kata dasar. Ya. Jadi yang tu yang kita gunakan dalam pembentukan kalimah, masukkan dia step yang kedua, iaitu dalam sini kita terletak ada step kedua, solaha, iaitu kata dasar ataupun kata akar yang ada sudah memberi makna. Ya. Kata akar, solaha makna dia apa? Membuat kebaikan. Ya. Membuat kebaikan. Okey. Kemudian kita bentuk kata terbitan. Step yang ketiga ialah membentuk kata terbitan, iaitu kita gunakan acuan muf'ilun. Ya, muf'ilun, kita belum buka lagi template dia. Kita buka template sekejap. Yang ini ke template Julai. Ya, iaitu dia adalah isim fa'il wazan keempat. Ya. Isim fa'il, ini wazan keempat. Jadi acuan dia ialah muf'ilun. Di sinilah kita dapat acuan itu. Okey, kita labelkan kotak dia, mana dia kotak dia. Okey, so ini acuan dia ialah muf'ilun. Itulah isim fa'il wazan keempat. Kita gunakan acuan tu untuk membina kata terbitan ni. Ya. So kita padang label dan kita balik kepada lesi logos. Yang ini, inilah muf'ilun. Kita dapat muf'ilun tu daripada template tu. Ya. Acuan tu acuan apa? Terangkan di sini. Ia adalah acuan isim fa'il wazan keempat, muf'ilun, untuk membentuk kata terbitan. Iaitu proses membentuk kata terbitan ialah apabila kita dah ada acuan ni, kita masukkan 3 huruf di dalam kata dasar ni kepada acuan. Ya, sod lam ha akan gantikan fa'ilam. Itu cara dia. Sod lam ha gantikan fa'ilam. Maknanya sod gantikan fa, lam gantikan ain, ha gantikan lam. Ya. So apa, dia mula dengan mim baris hadapan. So ini mim baris hadapan. Jadi fa ni digantikan oleh sod, jadilah sod yang sukun. Ain ganti dengan lam, jadilah lam yang baris kasrah, sebab ain itu baris kasrah. Kemudian lam ini digantikan dengan ha. Jadi ha tu menggantikan lam, jadi dalam kalimah tu jadilah ha yang berbaris dhammatain. Jadilah kata terbitan dia muslihun. Ya. So muslihun kita terangkan dia sebagai apa? Dia adalah kata terbitan. Makna bila kata terbitan mesti kita beri makna dia. Makna dia adalah isim, dia adalah isim fa'il. Ya, dia isim fa'il tadi sebab menggunakan acuan muf'ilun, dia ada, jadi mesti makna dia orang-orang yang melakukan sesuatu. Itu maknanya isim fa'il. Ya, dalam konteks ini dia isim fa'il wazan keempat. Makna dia orang-orang yang membuat melakukan apa? Yang dinyatakan dalam kata dasar tadi, membuat kebaikan. Ya, orang yang membuat kebaikan. Orang masih lagi singular. Ya, ini dia tidak ada waw nun lagi. Maknanya bilangan dia adalah masih lagi mufrad, singular. Ya. Kemudian barulah kita sambung dia, jamakkan dia. Sebab apa? Di dalam kalimah tu dia ada waw nun. Ya, di sini dia masih lagi mufrad. Dia tidak ada waw nun. Jadi
kita tambahkan waw nun untuk membentuk muslihuna sebagaimana kita lihat di dalam komponen. Muslihun ni dah sama dengan ni, komponen yang pertama. So yang missing ialah komponen yang kedua. Waw nun fathah, jadi pembentukan kalimah tu kita teruskan dengan menambah waw nun kepada muslihun. Itulah yang kita nak lakukan sekarang untuk kita menghabiskan pembentukan kalimah muslihuna ni, ya. Jadi kita pergi ke leksi logos. So leksi logos pun kita telah kita pun telah kopikan semula hasil kerja semalam yang kita simpan dalam template Microsoft Word, ya. Kita simpan semalam dalam Microsoft Word. Kalau kita buka di sini, kita dah simpan di sini semalam dalam Word, ya. QHS MS Word worksheet template ni kita simpan sementara, ya. Dan kita nak guna pakai apa kita buat? Kita copy dia balik. Copy dan bawa ke leksi logos ni, kita paste dekat sini. So dia masuk semula dalam leksi logos tu untuk kita membuat, ya, ataupun menyempurnakan pembentukan kalimah. Semalam kita sampai ke kata terbitan nombor 4, nombor 3, iaitu orang yang membuat kebaikannya. Kita cuba tengok sini saja, ya. Kalau kita boleh perbaiki ejaan tu, sebab ini kita ambil hamzah qata' berkaki ya daripada Arabic, ya. So sepatutnya dalam Melayu ya tu bertitik, ya. So dalam Arab ni dia tak ada ya yang bertitik. Jadi kita tengok dekat leksi logam Melayu ada tak hamzah qata' bertapak ya tapi bertitik, kita tukarkan, ya. Itu lebih tepatlah, ya. Kita pergi ke leksi logos dan ambil jawi, ya. Di sini tuan ambil jawi di sini, pilih jawi. Okay, sekarang ni leksi logos ni ialah papan kekunci jawi. Kita tengok ada tak hamzah qata' berkaki ya yang bertitik. So Melayu tidak ada juga, ya. So dia ada hamzah qata', ada ya, kemudian ya tidak bertitik. So tidak ada. So tak apalah, kita gunakan yang tu saja, ya, iaitu hamzah qata' berkaki ya yang tidak bertitik. Sepatutnya di tengah kalimah ya kena ada titik, ya. Macam ya ni ada titik. Okey. So kita sambung yang ni dengan membentuk kalimah yang jamak. Yang ini kata terbitan dia, dia bilangan dia adalah mufrad, singular. So kita tambah saja waw nun. So apa kita buat? Ya. Kita ambil muslihun ni, kopikan kat sini dan kita tambah waw nun. Itulah cara dia, ya. Waw dengan nun baris atas. Nun baris atas ni ialah kita panggil dia apa? Imbuhan jamak marfu'. Imbuhan jamak marfu'. Kena sebutkan tiga-tiga tu, ya. Jangan tak sebut marfu' sebab kalimah ni marfu'. Jadi kena gunakan dia imbuhan yang marfu' untuk menambahkan imbuhan jamak kepada kalimah yang marfu'. Itulah maksud dia. Jadi muslihun bila tambah waw nun dia akan jadilah, saya buat step by step, tak shortcut, ya, supaya tuan boleh melihat. Kita gabungkan yang ini, copy kat sini, gabung dia. Cara nak gabung tu buangkan tanda campur tu, ya. Buangkan tanda campur. Itu gabungan dia. Yang sebelum menjadi muslihuna tu, sebenarnya gabungan dia seperti ini, ya, dengan ha tu yang dhammatain. Tetapi kalimah macam ni tidak ada dalam Al-Quran. So kena perbetulkan dia. Ha ni perlu digugurkan, ya, perlu digugurkan. Jadi kita buat arrow satu lagi. Sorry, dah ada arrow. Ya, kita copy yang ini. Tanwin tu perlu digugurkan. Iaitu kita buangkan tanwin tu, kita tinggalkan satu baris dhammah saja. Itulah proses dia. Ya. Muslihuna. Selesailah.
ya, sama dengan yang ada di dalam kalimah tu, maka pembentukan kalimah telah pun selesai. Ya. Cuma sekarang ni kita nak memberikan penerangan dia. Bila dah selesai pembentukan kalimah tu, berikan penerangan dia. Ya. So penerangan kita boleh buat di hujung kalau mahu, ataupun kita boleh buat di bawah dia di sini. Ya, kita labelkan tajuk dia penerangan. Penerangan. Tapi ini nga dia tak ada di Arab, kita ambil Melayu. Ambil nga Melayu ni, kopikan dia, bawa ke leksi logo Arab tadi, tampalkan kat sini. Lepas tu non. Itulah penerangan. Ya. Penerangan apa? Penerangan kalimah muslihuna ni. Ya. Sebab kita dah kenal dia sekarang. Ya. Kopi yang ni, bawa ke sini, jadilah penerangan muslihuna. Ya, kita sudah tahu komponen dia. Sebelum ni pun kita dah buat penerangan, kita dah tengok maklumat-maklumatnya di dalam korpus Quran.com tu, ya, di sini. Okey, di sini kita dah lihat banyak maklumat-maklumat yang telah diberikan kepada kita, ya. Okey, dan kita boleh memberi penerangan kepada dia di dalam leksi logos tadi. Kita balik ke leksi logos, kita buat penerangan dia. Sorry, sini bawah ni. Okey. So penerangan kalimah muslihun ialah dia adalah isim fa'il fa alif ain lam wazan keempat. Waw, zai, nun. Ambil nombor 4 di sini, wazan keempat. Kemudian masukkan jantina dia, ya. Kalau waw nun yang jamak tu, dia juga mewakili jantina isim yang muzakkar. So masukkan muzakkar. Mim, zal, kaf, tasydidkan kaf tu, ro. Itu dia punya apa? Jamak. Jantina. Okey. Bilangan dia Muzakkar ialah, jamak. sorry, ini apa? Silap ya, alif. Fa'il. Isim fa'il wazan keempat. Muzakkar adalah jantina dia. Bilangan dia, waw nun, dia adalah jamak. So kita masukkan jamak. Jim, mim, ain. Jamak ni, kalau ada waw nun, dia jamak apa? Jamak salim. Ya. So, masukkan sekali. Sebab jamak ada dua. Jamak taksir dengan jamak salim. So yang ni dia adalah jamak salim. Okey. Jenis sudah, wazan pun sudah, jantina sudah, bilangan pun sudah, dan akhirnya i'rab saja. I'rab tu kita sebutkan yang marfu' dengan adanya kha bari hadapan dengan waw nun tu, maknanya dia kalimah isim jamak yang marfu'. So kita masukkan yang marfu', ya. Kita ada yang di sini, copy saja. Marfu' mim ra fa waw ain. Itulah marfu'. I'rab dia. Okey. Selesai penerangan dia dulu, barulah kita terjemahkan, ya. Baru kita buat terjemah. So last kali kita buat, dan dari sini kita labelkan itu terjemahan kalimah muslihuna. Ta, ro, jim, mim, alif, ha, nun, ya. Terjemahan kalimah, ya. Kalau tuan-tuan tengok cek tulisan Jawi, terjemahan dia tidak ada alif, ya. Dia tidak alif, tapi saya lebih suka menggunakan alif. Terjemahan. Kalau rujukan kita akan tengok tarojim mim non. Bagi saya tak berapa tepat, ya. Dia kena ada alif. Sebab tu saya gunakan alif. Okey, so kalau terjemahan kalimah, kita boleh sudah memberi terjemahan sebab kita sudah kenal
makna kepada kata terbitan tadi orang-orang yang membuat kebaikan. Lepas tu kita jamakkan sahaja. Kalau sini orang tu ialah mufrad. Jadi kita boleh gunakan makna daripada, sebab tu kita kena bina kata terbitan tu dan berikan makna. Sebab kita nak gunakan makna daripada kata terbitan tu untuk memberi terjemahan kepada kalimah. Kalau dia berbeza, kita ubah saja sikit. Ya? Sebab kalau dia mufrad, kita jamakkan saja. Itu saja. So kita kopikan kat sini. Sorry, tak copy lagi ya. Baru highlight tak copy. Kopikan dulu. Tuan-tuan nak kopikan dia Ctrl C ya. Kalau pakai komputer tu Ctrl C. Barulah Ctrl V kat sini. Dia akan paste lah. Ctrl V tu untuk paste. Ctrl V tu untuk copy. Okey, ini daripada kata terbitan. Tapi kata terbitan tu dalam bentuk mufrad. Jadi kita ubah dia ya. Jadi orang ni kita tambah saja nombor 2. Jadilah orang-orang yang berberti mereka, jamak. Ya. Jadi muslihun makna dia adalah orang-orang yang membuat kebaikan. Itulah kalimah yang terakhir di dalam ayat yang ke-11 ya. Saya tak dapat nak buka, tak tahu kenapa hari ni saya punya Quran.com ni dia jam, tak boleh buka. Ya, dia tak apa, kita akan gunakan ayat di dalam qurancorpus.com tu. Yang ini kita boleh kita boleh sambung dia punya labeling semalam. Kalau kita yang ini boleh bantu ya, kita ambil daripada awal. Apa kita buat, kita besarkan dulu ya. Frame ni adalah frame yang kecil, jadi dia tak semua nampak. Apa tuan-tuan buat, tuan-tuan tekan di sini ya, large frame, barulah nampak semua ya. Kita nak labelkan apa, langkah step semalam ya, macam kita buat semalam 1, 2, 3 ya. So kita gunakan tag kat sini, labelkan solahah ni adalah langkah yang pertama ya. Kita letak belah atas lah, kita letak situ. Step yang pertama ialah 3 huruf akar. Dan step kedua, kita buat kata dasar. Ini step yang kedua. Okay. Dan step ketiga, kita buat kata terbitan. Supaya kita jelas ya. Dan tuan-tuan pun nanti akan mahir ya, macam mana nak memproses pembentukan kalimah. Itu step dia. Ya, step pertama, kita buat huruf akar. Step kedua, kata dasar. Step ketiga, kata terbitan. So, selepas kata terbitan tu, kita akan ubah suai dia mengikut kalimah tu di dalam Al-Quran. Kalau dia jamak, jadi kita kena jamakkan dia. Di mana proses jamak ni? Di sini ya. So, ini kita menjamakkan kata terbitan tadi. Kita letak ini step yang keempat. Step yang keempat. Tambah waw nun tu step keempat, dan lepas tu kita proseskan dia. Jadilah dia step yang kelima. Di sini akhir sekali ni step yang kelima. So ada 5 step yang kita perlu kenal dia dalam proses ya. So itu last sekali lah. Jadi step kelima ialah diubah suai supaya dia sama dengan kalimah di dalam ayat ya, muslihuna tu ya. So bila dah selesai pembentuk, barulah kita buat penerangan kalimah dan juga terjemahan kalimah ya. So selesai kita punya perkongsian kepada huruf yang terakhir di dalam ayat ke-11. Kita print screen dia. Print screen, kita dah simpan ni dalam screenshot. So bila-bila tuan-tuan nak ulang kaji balik, dah boleh nampak ni kita simpan dalam screenshot tu, dan kita boleh gunakan untuk rujukan kita ya, insyaAllah. Okey, akhirnya kita bila dah selesai tu, dan kita tengok imbas kembali keseluruhan ayat dia ya, iaitu kita pergi ke Quran.com ni, sebab Quran Tafsir dan Pro hari ni tak boleh buka, tak tahu mengapa. Okey, kita pergi sini, ini ayat dia ya, iaitu buangkan label-label ni dulu.
clear or drawing, okey. Ni ayat dia iaitu wa iza qila lahum, ya, sebab kita sudah selesai, besok kita akan memulakan ayat yang baru, ya, iaitu ayat ke-12. So wa iza qila lahum, wa ni kita telah lihat dulu. Waw ni waw sambungan, kita panggil waw istinafiah, bermakna dan, ya. Iza ialah isim zaraf zaman, isim zaraf zaman yang memberi erti apabila. Dan dia juga berfungsi sebagai huruf syartiah. Dia isim, kita panggil dia isim zaraf syartiah, ya, sebab dia membentuk ayat syartiah di sini, ayat syarat, iaitu wa iza qila lahu la tufsidu fil ard, ini adalah ayat syarat. Kemudian disambung dengan jawab syarat. Ini jawab syarat dia, qalu innama nahnu muslihun, ya. Jadi dia jawab tu adalah jawab. Jadi iza juga berperanan sebagai, kita panggil isim zaraf zaman syartiyah. Qila adalah fa'il madhi majhul wazan pertama yang memberti dikatakan. Lahum adalah harfun jar, harfun jar wa majrur, ya. Harfun jar dengan isim, jadi dia jar wa majrur bererti kepada mereka. Asalnya bagi mereka, tapi dalam konteks ini kata adalah kepada mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu adalah fa'ilun nahi, jamak yang majzum, ya. Fa'ilun nahi, jamak yang majzum. La ni adalah dipanggil la nahi, tufsidu adalah fi'il mudhari' majzum yang jamak. Tadi bermakna janganlah kamu semua membuat kerosakan, ya. La dengan ta tu memberi janganlah kamu. Kamu di mana? Ta dengan wa alif ziyadah tu adalah kamu semua. Janganlah kamu, daripada kata dasar fasimda fasada, bermakna membuat kerosakan. Jadi janganlah kamu membuat kerosakan fil ardi, di bumi, ya. Asalnya dalam, tapi dalam konteks ni dia memberi makna di, ya, di bumi. Jadi yang ni dipanggilkan jumlah syartiyah. Kemudian mereka menjawab tu jawab syartiyah, jawab syarat dipanggil, ya. Jadi mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, innama, sesungguhnya, nahnu, sesungguhnya hanyalah. Inna dengan ma tu dipanggilkan huruf sekatan, huruf sekatan yang menyekat inna tu dari berfungsi memangsubkan kalimah selepasnya, ya. So dalam konteks ini dia tak ada isim, dia tak ada isim, tak ada khabarnya, ya. Dia hanya berperanan sebagai harfun taukid saja yang memberi erti sesungguhnya. Kemudian ma tu berfungsi sebagai sekatan yang memberi erti hanyalah, ya. Kemudian nahnu muslihun ni membentuk rangkaian mubtada dengan khabarnya, ya. Nahnu adalah isim dhamir nahnu yang marfu' berperanan sebagai mubtada, dan kemudian muslihuna ni adalah khabar kepada nahnu tadi yang marfu' juga. Sini mubtada yang marfu', sini pun khabarnya yang marfu', yang telah kita baru terangkan tadi. Dia adalah isim fa'il wazan keempat, muzakkar jamak salim yang marfu', yang memberi erti orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi mereka-mereka yang dikatakan janganlah kamu membuat kerosakan tu, apa mereka jawab? Kami ni adalah orang-orang yang membuat kebaikan, tapi sebenarnya perbuatan mereka tu Allah kata membuat kerosakan. Nah, itulah yang berlaku kepada orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi, ya. Apabila dikata jangan buat kerosakan, dia kata tak, apa yang kami buat ni adalah yang baik. Jangan kacau kami, dia kata. Itulah perangai dia, ya. Jadi mereka sebenarnya membuat kerosakan, tapi mereka menyangka perbuatan mereka tu adalah kebaikan. So inilah Allah nak kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku dulu, supaya kita tidak mengulanginya sekali lagi di zaman kita.
Ya, pastikan apa yang kita lakukan tu adalah betul-betul kebaikan dari kacamata Allah, bukannya kebaikan dari kacamata kita sendiri, ya. Macam mereka-mereka ini tadi, mereka menyangka perbuatan mereka tu baik daripada kacamata hati dan nafsu mereka sendiri, bukannya dari kacamata kebenarannya itu daripada Al-Quran, ya. So inilah yang kita jadikan ibrah supaya kita tak terjebak dalam keadaan yang sama, ya. InsyaAllah kita sudahi di sini saja untuk hari ini, dan besok kita akan sambung kepada ayat yang baru. Kalau tuan-tuan nak pergi ke ayat yang baru dalam paparan ni, tuan-tuan tengok sebelah kiri ni, ya, kanan dan kiri ni ada arrow, ya. So kalau bila kita tekan arrow ni, dia akan bawa kepada kalimah selepas ataupun sebelumnya, ya. Cuba kita tekan yang belah kanan ni. Kalau kita tekan belah kanan ni, dia bawa kepada ini ayat yang seterusnya, sebab dia kalimah yang seterusnya adalah dalam ayat yang berikutannya, itu ayat yang ke-12. So ini yang kita akan kongsikan besok, ya, bermula dengan ala, ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi bila mereka kata mereka itu adalah orang-orang yang membuat kebaikan, jadi Allah tegur, ya, Allah balas pula dengan menegur, ya, dengan menyatakan yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang membuat kerosakan, al-mufsiduna. Nah, itulah orang yang membuat kerosakan, ya. Ini pun kalau kita tengok, ini juga isim fa'il wazan keempat muzakkar jamak yang marfu' juga, ya, kepada kalimah fasada. Tadi kalimah solaha, ya, jadi muslihuna. Sekarang ni, ya, sini fasada akan membentuk al-mufsiduna walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak menyedarinya. Itulah ayat yang kita mula kongsikan besok, ya, dengan kalimah pertama tu iaitu ala, ya, insyaAllah. Doktor, Doktor. ayat tadi tu ayat majhul ya, ayat 11 tadi. Betul. Macam mana kita nak identify apa dia punya naib fa'il dia? Naib fa'il dalam konteks ni adalah fa'il di dalam fa'il madhi itu, ya, dia dia tersembunyi lah, ya, dia tersembunyi, ya, tetapi kita boleh relatekan dia dengan hum ni, ya, kita boleh kaitkan dengan yang tersembunyi tadi. Naib fa'il itu ialah sebenarnya hum di sinilah, sebab dia ada kalimah lahum tu kan, ya. Wa iza qila lahum. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, dalam konteks naib fa'il dia sebenarnya, sebab kalimah qila ni dia fa'il dia tersembunyi, tapi fa'il tu kita boleh kaitkan dengan hum tu. Jadi hum itulah yang mewakili naib fa'il itu. Jadi hum tu adalah sama dengan naib fa'il dia. Tu dalam Doktor kes nak ni tanya. dia mansub lah tu. Home tu Mana? mansub. Dalam Home. konteks ni dia tidak boleh mansub lah, sebab ada la. Maksudnya kita tahulah dia tu mansub. Dia tu asalnya ialah mansub, betul. Dia objek. Tetapi dalam konteks ni dia diguna, dia juga berperanan sebagai isim yang majrur kepada harfun jar. So dia dalam ayat ni dia tidak lagi mansub, ya. Tidak lagi mansub. Okey, terima kasih. Doktor Jadi nak tanya. antara kedudukan dia yang mansub dengan kedudukan dia majrur kepada la, kedudukan majrur tu adalah lebih dominan, lebih kuat. So dia perlu dalam ayat dia dituliskan sebagai majrur. Maknanya Doktor dia nak tanya. Iza tu isim zaraf zaman, dia kena kita huraikan juga dia punya jumlah syarat dan jumlah jawab dia. Kita elok. kena huraikan Kalau juga. kalau kita faham dia, elok kita terangkan sekali. Yang Kalau kedua, macam ada mubtada dan khabar ni, macam saya tak perasan, oh ini ada nahnu muslihun ni adalah mubtada dan khabar. Macam mana kita nak nampak identify tu kalau dalam kita satu tengok ayat? kalau kita tengok cerita sini sudah habis, ya. Kalau apa ni, cerita habis satu cerita, lepas tu cerita di sini nak menunjukkan mereka tu sebenarnya orang-orang yang
muslih. Ya, ini qalu ni mereka menjawab saja. Ya, lepas tu innama sesungguhnya hanyalah, lepas tu perenggan ni membentuk satu ayat yang nominatif dipanggil. Ayat ayat nominatif lah ya. Ayat nominatif tu mengandungi mubtada dan khabar sekali. Jadi nahnu ni membayangkan perenggan sebagai mubtada dalam perenggan ya, sebab ayat ni dia terdiri daripada perenggan. Tu kita kena tengok ya dalam setiap perenggan tu. Kadang-kadang bila habis satu perenggan dia membentuk satu ayat yang baru, yang ayat nominatif dia akan jadi apa ya, dia akan jadi mubtada dan khabar lah. Mubtada khabar dia marfu' kedua-duanya. Bila mubtada ayat baru nominatif dia akan marfu'. Mubtada marfu' dengan khabar yang marfu'. Kalau kita nak mengenal khabar, apa definisi dia? Khabar ialah cerita kepada mubtada tadi. Jadi nahnu ni apa cerita dia? Muslihun. Itu cara kita nak mengenal khabar ya kepada mubtada. Begitu juga dalam konteks ayat kana, ayat inna pun sama juga. Khabar tu ialah cerita kepada isim kana ataupun cerita kepada isim inna. Jadi kalau misalnya dalam kita nak tengok dalam keseluruhan ayat ni, mubtada khabar ni dia berfungsi macam mana dalam terjemahan keseluruhan ayat ni, apa fungsi mubtada dan khabar tu? Dia membentuk ayat nominatif di ujung ni. Itu sajalah. Itu saja. Jadi dari segi mana kita terjemahkan je lah. Mubtada khabar tu dia punya fungsi kalimah-kalimah tu. Sebab nampak macam iza tu kita nampak dia ayat syarat dan ayat jumlah syarat dan jumlah jawab kan, kita fahamlah maksudnya dalam ayat tu. Cuma bila datang mubtada khabar ni, dia kata apa fungsi mubtada dia khabar ni maknanya dia subset dalam ayat jawab syarat. Ayat jawab syarat daripada sini ya, qalu ni. Ini jumlah jawabun syartun. Qalu ni bermula jawab syarat dia. Qalu innama nahnu muslihun adalah jawab syarat ya, jumlah ayat. Tetapi dalam komponen dia, perenggan-perenggan itu terdapat mubtada dan khabar. So, dia di ujung tu. Khabar dia bukan mansub ya, Doktor? Mubtada mana boleh masuk? Ayat nominatif. No, khabar. Khabar kena marfu'. Saya pun tak faham yang tu. Kenapa dia nominatif, kenapa masuk tu? Saya miss ke? Apa dia? marfu'. Marfu', bukan mansub. Selalu kan inna dengan tu dia ada marfu', ada mansub. Kan kita dah terangkan inna ni telah dihalang fungsi dia. Ada ma. Ada ma tu dia menghalang, menyekat inna tu daripada mempunyai isim inna, tak ada. Sini bukan isim inna dah. So maknanya isim inna dengan khabar inna tidak berlaku di dalam ayat innama, sudah tak ada isim inna. Sebab dia dah terhalang. Itu dia panggilkan kafah wa makfufah tu. Jadi dia hanya mengambil peranan sebagai sesungguhnya saja. Dia beri taukid saja. Jadi bila dia taukid sahaja, jadi nahnu muslihun berfungsi sebagai mubtada dan khabar saja. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama. Okey, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sudahi perkongsian kita hari ini. Yang tadi pun kita sudah simpan dalam screenshot. Kita boleh rujuk kalau kita mahu. Tapi besok kita akan memulakan ayat baru ya, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.